Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem drama pengembaraan sci-fi dari 2015 bertajuk The Martian. 4 angkasawan mengumpul sampel batu dari Marikh di luar kapal mereka. Rakan sekerja mereka di dalam memberi amaran kepada mereka bahawa akan datang ribut yang lebih buruk daripada mereka sebelum ini terfikir. Mereka dinasihatkan untuk masuk ke dalam. Kru berdebat sama ada mereka harus cuba menunggu ribut atau berlepas. Kebanyakan mahu mengambil risiko dan tinggal, tetapi komander menggunakan kuasanya untuk menyelesaikan perkara itu. Mereka akan pergi. Semasa bersiap sedia untuk berlepas, beberapa serpihan yang dibuang oleh ribut merosakkan kapal dan mereka cuba membaikinya. Ketika mereka bergelut untuk menyelesaikan masalah itu dan kembali ke dalam, Mark, salah seorang kru, dilanggar oleh beberapa serpihan dan dihantar terbang dari yang lain. Serpihan itu merosakkan sistem komunikasinya dan seluruh pasukan tidak dapat mendapatkannya pegang dia. Ribut menjadi semakin teruk dan anak kapal di dalam memberi amaran bahawa kapal itu tidak akan berlaku mampu menahan angin lebih lama, yang mereka perlu pergi segera. Komander menghantar anak kapalnya kembali ke dalam, tetapi tetap di belakang untuk cuba mencari Mark. Dia melakukan yang terbaik, tetapi terpaksa masuk semula ke dalam jika dia mahu menyelamatkan yang lain pasukan. Anak kapal berkabung atas kehilangan rakan mereka ketika mereka berlepas dari Marikh. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Mari. Pengarah NASA mengadakan sidang akhbar memberitahu negara bahawa misi mereka ke Marikh adalah satu kejayaan, bahawa pasukan itu dalam perjalanan pulang ke rumah, tetapi malangnya satu daripada angkasawan mati. Mark bangun, masih di Marikh, separuh tertimbus di dalam pasir, samanya memberi isyarat kepada semua jenis amaran tentang tahap oksigen dan tekanan darahnya. Dia berdiri dan mendapati bahawa dia telah tertusuk oleh beberapa serpihan. Dia memotong lebihan tetapi meninggalkan batang logam supaya dia dapat mengekalkan tekanan udara stabil di dalam sutnya. Dia kembali ke pangkalan, masuk ke dalam, dan membuang serpihan daripadanya melalui pembedahan perut dan mengikat semula luka. Mark menghidupkan log video dan menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya untuk rekod, menerangkan bahawa serpihan itu mematikan sistem komunikasinya, tetapi juga menyimpan samanya dimeteraikan. Dia menjelaskan bahawa dia tidak menyalahkan anak kapalnya kerana meninggalkannya, bahawa mereka mempunyai sebab untuk menganggap bahawa dia sudah mati. Dia sedar ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 4 tahun sebelum NASA akan dapat mendapatkan seorang lagi diawaki misi ke Marikh dan dia akan kehabisan makanan lama sebelum itu. Dia berjalan-jalan melihat barang-barang krunya yang tertinggal dan meletakkan beberapa barang mereka jauh. Dia pergi ke kedai-kedai pangkalan dan membuat log terperinci tentang jumlah makanan yang dia ada kiri. Dia sedar dia hanya mempunyai makanan yang mencukupi untuk menampungnya setahun, dan dia akan perlukan untuk mencari jalan untuk mengembangkan makanan bernilai 3 tahun lagi. Nasib baik, Mark adalah ahli botani, dan dia mengambil beberapa kentang yang dibawa oleh kru untuk makan untuk kesyukuran dan memutuskan untuk memikirkan cara untuk menanamnya. Dia mula bekerja membersihkan panel solar, membawa banyak kotoran ke dalam dan merebak ia di sekeliling, dan dia juga melalui sisa kru untuk membuat baja. Dia mengolah kotoran di dalam dan menanam kentang. Dia sedar dia tidak mempunyai air yang mencukupi untuk dapat menyiram semua tanaman seberapa banyak yang dia perlukan, jadi dia mula bekerja mencari cara untuk membuat lebih banyak air. Dia memasang mesin yang menghasilkan air melalui kebakaran kimia kecil, dan selepas beberapa hari, dinding dalam taman dilitupi pemeluapan dan tumbuhan mula bertunas. Kembali ke bumi, NASA mengadakan pengebumian untuk Mark. Vincent bercakap dengan pengarah tentang kembali ke Marikh dan mengumpul peralatan Mark. Kru ditinggalkan, tetapi pengarah menembaknya, mengatakan bahawa semua yang mereka lakukan akan perlu disiarkan di televisyen dan dia tidak mahu orang ramai melihat mayat Mark, bahawa mereka kena tunggu. Vincent menunjukkan bahawa badan Mark tidak akan reput di Marikh, dan mereka boleh rangka misi untuk kelihatan seperti mereka akan kembali ke Marikh untuk memulihkan mayat Mark keluarga dia. Mindy, seorang penyelia satelit, menerima koordinat yang mengarahkan perhatiannya ke lokasi Mark dan dia perasan pergerakan di pangkalan. Dia segera membuat panggilan kecemasan kepada pengarah untuk memberitahunya. Mereka menyedari bahawa rakaman ini adalah bukti bahawa Mark masih hidup, dan mereka cuba memikirkannya mengetahui apa yang mereka akan beritahu orang ramai kerana mereka perlu mengeluarkan rakaman ini dalam 24 jam.
Mereka bimbang NASA akan menerima kecaman kerana meninggalkan salah seorang angkasawan mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan sidang akhbar untuk memberitahu orang ramai bahawa mereka akan melakukan segala-galanya dalam kuasa mereka untuk membawa Mark pulang hidup-hidup. Di Marikh, Mark mengkaji peta di pangkalan dan mencari tahu di mana dia perlu berada dalam keadaan teratur untuk memenuhi misi Marikh seterusnya dalam tempoh 4 tahun. Ia adalah kira-kira 3.200 km jauhnya, dan rovernya hanya bergerak sejauh 35 km pada satu masa. Selain itu, ia akan mengambil masa kira-kira 50 hari untuk dia sampai ke destinasi dari asas. Dia mula bekerja membuat pelarasan pada rover supaya ia akan bergerak lebih jauh tanpa terpaksa dibawa balik ke pangkalan untuk dicas semula. Dia berjaya menggandakan hayat bateri, tetapi untuk mencapai ini, dia telah melakukannya untuk mematikan pemanasan dalam rover. Kerana ia sangat sejuk, dia tidak akan dapat bertahan dalam perjalanan tanpa haba, jadi dia memutuskan untuk menggali beberapa bahan radioaktif untuk disimpan di belakang untuk memastikan dia hangat. NASA mengadakan satu lagi sidang akhbar, memberitahu orang ramai bahawa dengan menjejaki dia pada mereka satelit, mereka telah mengetahui matlamat Mark untuk memenuhi misi Marikh seterusnya apabila mereka pergi ke sana. Mereka telah mempercepatkan anggaran masa penyiapan kepada 9 bulan dan bukannya 4 tahun dengan harapan dapat berjumpa dengan Mark sebelum apa-apa yang buruk menimpanya. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu kru Mark bahawa dia masih hidup kerana mereka tidak mahu untuk mengalih perhatian mereka semasa mereka masih cuba untuk pulang ke rumah. Mark menuai 400 kentang dari kebunnya, menanam yang lebih kecil dan ketepikan yang lebih besar untuk dimakan kemudian. Dia dapat mengesan pencari laluan rover yang hilang di Marikh beberapa tahun lalu, dan dia menggunakannya untuk berkomunikasi dengan NASA menggunakan replika yang mereka ada di bumi. Satu-satunya perkara yang NASA benar-benar boleh lakukan dengannya ialah menggerakkan kamera, tetapi Mark menetapkan membina sistem komunikasi menggunakan per-16an supaya dia boleh bertanya lebih daripada ya atau soalan tidak. NASA menggunakan pencari laluan untuk memberi arahan kepada Mark tentang cara menggodam rover untuk berkomunikasi dengan NASA melalui pencari laluan. Vincent memberitahu Mark tentang rancangan mereka untuk menyelamatkannya dan Mark berasa lega. Mark ingin tahu bagaimana anak kapalnya bertindak balas apabila mereka mengetahui dia masih hidup, tetapi Vincent perlu mengakui kepadanya bahawa anak kapalnya masih tidak tahu. Mark sangat marah kerana NASA telah menyembunyikan pasukannya dan Vincent menyedari bahawa mereka mempunyai untuk memberitahu anak kapal. Apabila kru Mark pergi untuk menerima mail mereka, mereka mendapat komunikasi daripada NASA memberitahu mereka bahawa Mark masih hidup dan mereka merancang untuk cuba menyelamatkannya. Mark membuat pengiraan dan dengan semua makanan yang tersisa di pangkalan sebagai tambahan kepada semua kentang yang dia tanam, dia hanya mempunyai makanan yang cukup untuk bertahan sehingga NASA dapat menghantar yang lain kapal untuk datang mendapatkan dia, selagi tiada apa-apa yang berlaku. Semasa Mark menjaga tamannya, ruang masuk meletup, mencederakannya dan pergi topi keledarnya retak. Dia segera menutupnya dengan pita pelekat untuk menambah oksigennya. Dia kembali ke tamannya untuk mendapati bahawa pendedahan atmosfera Marikh membunuh semua tumbuhannya dan memusnahkan sistem yang telah dia sediakan untuk memastikan mereka disiram. Mark memberitahu NASA tentang kemalangan itu dan mereka menyedari bahawa jika mereka tidak mempercepatkan garis masa untuk sampai ke Mark, dia tidak akan mempunyai makanan yang cukup untuk menampungnya sehingga mereka tiba di sana. Kru lama Mark telah diberikan kebenaran daripada NASA untuk menghubunginya dan mereka mengejarnya, mengejek satu sama lain. Mark membersihkan kawasan pangkalan yang dia telah sediakan untuk menanam kentangnya, mengambil keluarkan semua terpal dan kotoran dan tutup semula lubang di mana palka itu berada. NASA memutuskan untuk melangkau pemeriksaan ke atas kapal yang mereka rancang untuk digunakan untuk menyelamatkan Mark, dengan alasan bahawa mungkin tiada apa-apa yang salah dengannya, dan pemeriksaan akan dijalankan jumlah masa yang tidak perlu. Semasa pelancaran, kapal itu meletup, semua kerja keras mereka terbakar. Bahagian angkasa lepas China menonton siaran berita tentang pelancaran gagal NASA dan menawarkannya bantuan. Dengan bantuan Rich, seorang ahli fizik, NASA dapat menghasilkan rancangan yang lebih baik untuk menyelamatkan tandakan dalam masa yang lebih singkat.
Hermes, kapal yang dinaiki kru Mark, akan berayun kembali ke orbit bumi panjang cukup untuk menghantar bekalan makanan segar, kemudian menembak semula ke angkasa untuk mengambil Mark tanpa mendarat. Satu-satunya masalah dengan rancangan itu ialah ia akan menambah 500 hari kepada perjalanan Hermes masa. Pengarah NASA membetul rancangan itu, menjelaskan bahawa dia tidak mahu mempertaruhkan nyawa semua orang di atas kapal Hermes untuk menyelamatkan Mark. Penyelaras NASA yang lain berpendapat ini tidak adil dan menghantar butiran pelan kepada Hermes rahsia. Kru Mark membincangkan rancangan itu sesama mereka, menyedari bahawa jika mereka meneruskannya itu, mereka akan melakukan pemberontakan. Mereka membincangkan sama ada mereka mahu menghabiskan 500 hari lagi di angkasa jauh dari mereka keluarga, tetapi akhirnya memutuskan ia adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Mereka mengambil undi sebulat suara untuk kembali mendapatkan Mark. Setiap anak kapal menghubungi keluarga mereka untuk memberitahu mereka akan pergi lebih lama daripada yang mereka rancangkan. NASA dimaklumkan bahawa Hermes telah keluar dari rancangannya, dan pengarah memarahi penyelaras lain kerana secara rahsia menghantar rancangan kepada anak kapal. Agar rancangan itu berfungsi, Mark perlu memikirkan cara untuk mengumpulkan semua peralatan, memastikan dia hidup, mesin yang membekalkannya dengan haba dan oksigen, dan mendapatkannya kapal itu pada masanya untuk bertemu dengan Hermes semasa mereka melepasi Marikh. Hermes berayun melalui bumi dan mengambil bekalan dan menggunakan tarikan graviti bumi atmosfera sebagai momentum untuk melancarkan mereka kembali ke Marikh tanpa menggunakan bahan api yang banyak. Selepas 7 bulan, Mark mula bersedia untuk bertemu Hermes. Dia mengumpulkan semua bekalannya dan memasukkannya ke dalam rover. Dia membawa panel solar bersamanya supaya dia boleh mengecas semula rover sekali sekala tanpa perlu untuk kembali ke pangkalan. NASA memberi alasan bahawa kapal Mark perlu berjalan sangat pantas untuk bertemu dengan kapal itu Hermes, jadi mereka mengarahkan Mark untuk mengeluarkan semua peralatan yang kini tidak diperlukan. Dia mengeluarkan semua bekalan yang dimaksudkan untuk kru 6 orang dan pergi hanya cukup untuk perjalanan 1 orang. Dia juga diarahkan untuk menanggalkan bahagian hadapan dan sisi kapal dan menggantikannya dengan taf untuk mengurangkan berat, dan untuk mengeluarkan semua panel kawalan kerana Hermes akan mengendalikan kapalnya dari jauh. Mark meninggalkan rover untuk kali terakhir dan memasuki kapal untuk bersiap sedia. Dia mencukur janggut yang dia tumbuh, memakai pakaian baru dan sut angkasa, dan menunggu arahan daripada anak kapalnya. Mereka meyakinkannya dan memberi amaran kepadanya bahawa dia mungkin pengsan kerana kekuatan pelancaran. Kapal Mark berlepas dan terpal disedut ke angkasa dengan serta-merta. Mark pengsan dan tidak dapat berkomunikasi dengan krunya untuk memberitahu mereka bahawa dia baik. Mark bangun, dan anak kapalnya memberitahunya bahawa mereka tidak akan dapat mendekatkan kapal mereka cukup untuk Mark. Komander mengarahkan salah seorang anak kapal untuk membina bahan letupan dan memasangnya ke belakang kapal untuk memperlahankan mereka supaya mereka mempunyai peluang yang lebih baik untuk mencapai Mark. Mereka melancarkan bom dan melihat kapal Mark, tetapi tidak cukup dekat untuk dicapai dia. Komander memakai sut angkasa, mengikat dirinya di kerusi di bahagian luar kapal, menambatnya dengan seutas tali, dan berjalan ke arah Mark. Malangnya kabel itu tidak cukup panjang, jadi Mark membuat lubang pada sutnya dan menggunakan tekanan udara untuk membimbingnya kepada komander. Dia menangkapnya, menggulungnya, dan mereka kembali ke dalam untuk bersatu semula dengan yang lain anak kapal. Mereka memberitahu NASA bahawa mereka mempunyai Mark dan sedang dalam perjalanan pulang. Kembali ke bumi beberapa tahun kemudian, Mark sedang mengajar pemula NASA tentang keselamatan dan kesediaan di angkasa lepas. Ars-4 dilancarkan, dan anak kapal Hermes menonton pelancaran di televisyen bersama orang tersayang. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.